Jika kita berbicara mengenai peperangan yang pernah berlaku dalam lipatan sejarah kerajaan Islam, sudah tentu yang muncul pertama kali di benak pemikiran kita ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mu'tah ataupun Perang Qadisiyah. Tetapi terdapat lagi peperangan yang disertai oleh tentera Islam menentang kerakusan tentera Mongol. Perang itu dikenali sebagai Perang Ain Jalut. Setelah tentera Mongol berjaya menawan kota Baghdad yang dijuluki sebagai kota ilmu pengetahuan, tentera Mongol ibarat belalang yang datang dari timur, menghabiskan, memusnahkan dan menghancurkan kota itu sehingga menjadi padang jarak padan terukur yang menghabiskan semua kehidupan di kota tersebut. Kegagahan dan kekuatan tentera Mongol memang tidak dapat diragukan lagi, sehinggakan sehebat apapun kerajaan itu, sekuat apapun tentera ketika itu, apabila mendengar tentera Mongol sudah tiba, pasti mereka akan ketakutan yang amat dahsyat, kerana tidak ada satupun tempat, wilayah maupun kerajaan yang dimasuki tentera Mongol akan selamat. Mereka ibarat raksasa yang menunggangi kuda, siap lengkap dengan pedang yang menghunus, berlari dari dataran rumput Mongolia. Kehancuran kota Baghdad merupakan keruntuhan zaman kegemilangan kerajaan Islam. Bahkan, kerajaan di bawah naungan Kesultanan Ayubi di Syria juga habis ranap dihancurkan oleh Mongol. Tetapi ketika itu, terdapat lagi kerajaan Islam yang terkenal dengan kehebatannya dalam bertempur yang menjadi benteng akhir daripada kehancuran tentera Mongol. Kerajaan itu dikenali sebagai Kerajaan Mamluk di Mesir. Usai sahaja Mongol menjarah dan memusnahkan kota Baghdad dan Damaskus, pemimpin tentera Mongol ketika itu, Genghis Khan, ingin meluaskan lagi pengaruhnya dan bercadang ingin menawan kerajaan Mamluk di Mesir, kerana tentera kerajaan Mamluk ketika itu terkenal dengan kehebatan dalam bertempur dan juga mereka tidak kenal erti kematian. Siapa sangka dahulunya dalam sejarah kerajaan Mamluk yang bermula dari hamba kini menjadi raja yang berkuasa. Melipatan sejarah tokoh yang sangat berperanan penting dalam kejatuhan dan kehancuran kota Baghdad, iaitu Hulagu Khan. Hulagu Khan telah menghantar utusan kepada Sultan Saifuddin Qutuz di Kairo. Isi surat tersebut berbunyi, daripada raja segala raja timur dan barat, Khan Agung, kepada Qutuz Mamluk yang lari daripada pedang-pedang kami. Kamu harus pikirkan apa yang terjadi pada negara-negara lain dan menyerah diri kepada kami. Kamu sudah mendengar sekarang bagaimana kami menawan sebuah empayar yang luas terbentang dan membersih bumi daripada segala kepincangan yang mencacatkan. Kami sudah menawan kawasan luas, membunuh semua orang. Kamu tidak boleh melepaskan diri daripada kengerian yang dibawa oleh tentera-tentera kami. Kemana dapat kamu melarikan diri? Jalan yang mana kamu akan guna untuk melepaskan diri? Kuda-kuda kami pantas, anak-anak panah kami tajam, pedang-pedang kami seakan halilintar, hati-hati kami sekeras bagai gunung, tentera kami ramai umpama pasir. Kubu-kubu tidak akan mengikat kami, begitu juga para tentera tidak akan menghalang kami. Doa kamu kepada Tuhan tidak akan berkesan terhadap kami. Kami tidak terjejas dek tangisan maupun rintihan. Hanya mereka yang meminta perlindungan kami akan selamat. Cepatkan jawapan kamu sebelum api peperangan dinyalakan. Usai sahaja Sultan Saifuddin Qutuz membaca surat utusan dari Hulagu Khan itu yang menghina agama dan bangsanya, Qutuz langsung membalas surat itu dengan membunuh utusan dari Mongolia, dan kepala utusan itu digantung di salah satu gerbang di Kairo. Sebelum sempat perang dahsyat di antara kerajaan Mamluk dan tentera Mongolia tercetus, tentera Mongol terpaksa berundur diri kerana ketika itu ketua mereka, Mongki Khan, telah meninggal dunia.
Akibat daripada perkara tersebut, Hulagu Khan bersama para panglimanya terpaksa balik untuk memilih ketua baru. Hulagu Khan telah meninggalkan seramai 20,000 tentera Mongol bersama seorang panglima yang hebat, iaitu Naiman Kit Bukan Noyan, untuk meneruskan serangan terhadap kerajaan Mamluk. Tetapi Qutuz menyedari corak dan formasi tentera Mongolia yang berubah secara drastik. Sebelum serangan dilakukan oleh Qutuz telah melakukan pembersihan terhadap para pembesar yang korupsi ketika itu. Qutuz sempat berucap kepada orang ramai. Isi daripada ucapan tersebut mengenai semangat jihad umat Islam yang kian kecut kerana takut dengan tentera Mongolia. Qutuz juga berkata, sesiapa yang ingin berjihad dan berperang di jalan yang benar, maka ikutlah. Tetapi siapa yang tidak mahu ikut berperang, maka baliklah di rumah kamu. Sesungguhnya Allah memerhati, dan dosa kehormatan kaum muslimin yang dicabuli akan ditanggung oleh orang-orang yang tidak berjihad. Usai sahaja daripada ucapan itu, maka keluarlah fatwa, iaitu setiap bangsawan perlulah memberikan harta mereka untuk berjihad menentang tentera Mongol. Peperangan di antara tentera Mongolia dan juga Mamluk pun tercetus. Tentera Mamluk mula menyerang melalui wilayah Akka yang hampir dengan tempat pertempuran mereka. Dalam masa yang sama, Qutuz juga telah memerintah dan meminta pertolongan dari seorang Mamluk atau hamba yang bernama Al-Malik Al-Zahiruk Al-Din Baybar Al-Bundakdari yang mahu mempertahankan Islam selepas penaklukan Baghdad dan sebagian besar Bilad Al-Syam oleh tentera Mongol. Peperangan di antara Mongol dan Mamluk pada mulanya berakhir kepada pakatan Mamluk dan Frank. Walaupun tentera Mamluk merupakan musuh utama Frank sejak perkurun lamanya, tetapi oleh kerana ketika itu tentera Mongol merupakan ancaman terdekat mereka, pakatan Mamluk Frank pun terpaksa dibentuk. Satu perjanjian telah dimeterai di antara kedua-dua pihak, iaitu apabila tentera Mongolia kalah dalam peperangan, kuda-kuda dari baka yang terbaik akan dijual kepada kerajaan Salib, dan balasannya tentera Mamluk perlulah diberi laluan ke utara melalui kawasan Salibi tanpa diganggu dan menyediakan kem berdekatan Ain Jalut dan Akka untuk mengisi perbekalan dalam peperangan. Lokasi Ain Jalut berada di tengah-tengah antara Bandar Bisan dan Nablus. Lokasi ini berhampiran dengan Perang Yarmouk yang pernah berlaku dahulu, yang sekaligus menjadi motivasi kepada tentera Islam akan kemenangan tentera Islam sebelum ini. Qutuz telah mengatur strategi dengan teliti oleh kerana dia arif dan mahir dalam mengetahui bentuk muka bumi kawasan itu. Dia telah menyimpan separuh dari bilangan tenteranya di kawasan tanah tinggi. Dalam masa yang sama juga, dia telah mengarahkan ketua panglima berkudanya, iaitu Baybars, untuk memimpin separuh lagi pasukan. Jika sewaktu Perang Mu'tah, peperangan di antara tentera Islam menentang tentera Rum Byzantine, strategi pertukaran susunan yang memanjang ke belakang yang bertujuan bagi menunjukkan keriuhan berjaya mengelirukan barisan hadapan Rum Byzantine. Tetapi kali ini taktik yang dilakukan oleh Qutuz adalah dia ingin memberi gambaran kepada tentera Mongol bahawa kedudukan mereka masih jauh lagi, tetapi sebenarnya pasukan yang dipimpin Baybars sudah siap membantai tentera Mongol ketika itu. Taktik yang dilakukan ini persis dengan taktik yang disebutkan di dalam buku The Art of War karangan Sun Tzu. Di sini kita dapat melihat kehebatan berhelm Mamluk menentang kekuatan tentera Mongol, walaupun kedua-dua pasukan mempunyai jumlah yang sama. Maka tanpa diduga, Panglima Baybars yang memimpin separuh pasukan terus marah menentang tentera Mongol yang ketika itu tiada persiapan. Walaupun tentera Mamluk ketika itu mempunyai jumlah yang sedikit, tetapi mereka mempunyai semangat juang yang tinggi, dan akhirnya sang raksasa dari timur dapat ditundukkan dengan kehebatan dan kebijaksanaan dalam mengatur strategi yang dilakukan oleh Qutuz.
Tetapi, tentera Mongol terkenal dengan sikap bengis dan pantang kalahnya. Mereka menentang hingga ketitisan darah terakhir, ibarat serigala yang kelaparan. Kemenangan yang berpihak kepada Mamluk sepertinya akan bertukar kepada Mongol apabila melihat sayap kiri Mongol yang kian lemah, dan mereka juga ingin melarikan diri. Lantas, Kutus menanggalkan helmet perangnya seraya berkata, "Oh agama Islamku, oh agama Islamku." Laungan yang dilafazkan oleh Kutus itu ibarat api yang membakar semangat para pejuang jihad. Akhir daripada peperangan ini, walaupun tentera Mongol sempat lari ke Bisan bagi mengumpulkan saki bagi tentera, tetapi berjaya dipatahkan oleh tentera Mamluk. Di sini, kita dapat melihat jumlah pasukan bukanlah syarat utama untuk menggapai kemenangan, tetapi taktik dan strategi merupakan langkah utama yang perlu diutamakan. Sang raksasa padang rumput dari Mongolia berjaya ditumpaskan oleh bangsa hamba yang kini menjadi raja kepada Kesultanan Mamluk.